Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO merayu kepada kumpulan 7 negara industri G7 agar menyumbang lebih banyak dana kepada usaha pemulihan COVID-19 global. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus memberi amaran krisis yang melanda seluruh dunia itu tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan mereka. Negara anggota G7 memiliki keupayaan menyalurkan dana bagi usaha vaksinasi, ujian dan rawatan yang diperlukan untuk melawan pandemik selain memastikan pengeluaran vaksin lebih pantas. Beliau menggesa perkumpulan itu mengambil tindakan dalam sidang kemuncak yang dihoskan Britain bulan depan. Brazil menggantung sementara pemberian dos kedua vaksin COVID-19 kepada rakyat negara itu. 7 daripada 26 ibu negeri di Brazil menghentikan pemberian suntikan vaksin CoronaVax disebabkan kekurangan bekalan. Menurut Menteri Kesihatan Marcelo Queiroga, keadaan itu berlaku disebabkan masalah logistik. Jawatan Kuasa Penasihat Kebangsaan mengenai imunisasi Kanada menyarankan penggunaan vaksin Johnson & Johnson untuk individu berumur 30 tahun dan ke atas. Jurucakapnya Shirley Dex berkata vaksin itu terbukti sangat berkesan mengelak gejala COVID-19 yang teruk serta kemasukan ke ward. Sebanyak 10 juta dos telah ditempah. Vaksin Johnson & Johnson digunakan di 17 buah negara termasuk Amerika Syarikat, Perancis, Jerman, Sepanyol dan Afrika Selatan. Berkuat kuasa 1 Julai, semua sekatan pergerakan yang dikuatkuasakan di Florida, Amerika Syarikat bagi mengekang penularan COVID-19 ditarik balik. Governor Florida, Ron DeSantis menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan undang-undang darurat selepas mengambil kira keberkesanan dan ketersediaan vaksin. Data Jabatan Kesihatan menunjukkan hampir 9 juta daripada 23 juta penduduk negeri itu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, sekatan pergerakan yang dilaksanakan di New York bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dilonggarkan. Ini termasuk membenarkan perkhidmatan kereta api bawah tanah kembali beroperasi 24 jam. Gubernur New York Andrew Cuomo mengumumkan bermula 19 Mei, kebanyakan premis perniagaan dan kebudayaan termasuk kedai, restoran, pawagam dan muzium dibenarkan kembali beroperasi dengan kapasiti penuh pengunjung. Namun penjarakan fizikal 1 meter masih berkuat kuasa. Peraturan penjarakan fizikal itu tidak terpakai bagi pelanggan yang telah mengambil vaksin atau dapat membuktikan ujian COVID-19 negatif. Ketika ini, kapasiti pengunjung yang ditetapkan bagi sesebuah premis perniagaan adalah antara 33 hingga 75%. Dalam perkembangan lain, jumlah maksimum kemasukan pelarian ke Amerika Syarikat pada tahun ini ditingkatkan kepada 62,500. Pengumuman mengenainya dibuat oleh Presiden Joe Biden. Kenyataan beliau menyebut jumlah maksimum kemasukan pelarian yang ditetapkan pentadbiran sebelum ini iaitu 15,000 tidak menggambarkan nilai Amerika sebagai negara yang mengalu-alukan kedatangan dan menyokong pelarian. 30 orang terbunuh manakala lebih 20 cedera dalam keganasan di timur Burkina Faso. Insiden itu disebabkan antara yang terburuk dalam sejarah negara. Sumber keselamatan memberitahu sekumpulan lelaki bersenjata menyerang kampung Koyel di daerah Fanturi mengakibatkan banyak kematian dalam kalangan orang awam. Kumpulan itu turut membakar rumah penduduk dan melepaskan tembakan rambang. Beralih ke sukan. Kejohanan terjun Piala Dunia FINA 2021 di Pusat Akuatik Tokyo. Penerjun negara Wendy Ng Yanyi menghidupkan pemburuan kilauan pingat Malaysia apabila melangkah ke peringkat akhir acara 3 meter papan anjal individu wanita. Wendy, 27 tahun, menamatkan pusingan separuh akhir di tempat ke-8 daripada keseluruhan 18 penerjun dengan mengumpul 288.30 mata. Rakan sepasukan Nurul Dabita Sabri di tempat ke-14 dengan 277.25 mata. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, West Ham United menewaskan pasukan kedua tercorot Burnley 2-1 untuk mendapatkan jurang pungutan mata dengan pasukan di tangga keempat Chelsea. Berbaki 4 perlawanan, The Hammer kini mengumpul 58 mata, 3 mata di belakang The Blues. Di Sepanyol, Sevilla kekal 4 mata di belakang pasukan di tangga ketiga La Liga Barcelona apabila tewas 0-1 kepada Athletic Bilbao. Keputusan itu menyaksikan Bilbao naik ke tangga ke-9. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum
dan salam sejahtera.